Seterusnya kita nak bercakap mengenai wanita. Menjadi seorang wanita di zaman arus pemodenan ini dan juga perkembangan teknologi dan juga inovasi bukan mudah kerana cabarannya sangat tinggi bagaimana untuk mengimbangi di antara keperluan, kehendak dan juga persepsi masyarakat khususnya di Malaysia ini. Dan apa yang lebih penting ialah bagaimana seorang wanita itu mengetahui kemampuan diri mereka sendiri supaya mereka boleh berdiri di atas kaki sendiri. Itu akan kita bincangkan bersama dengan tetamu di studio yang sudah pun berada di sebelah saya. Saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Madya Dr. Nurbaya Abdul Kadir, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Psikologi Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam Ika. Ya. Selamat pagi juga. Selamat pagi Doktor. Okey, ini sangat penting untuk kita bincangkan khususnya untuk wanita pada zaman kini. Kerana seperti mana saya katakan tadi, untuk mengimbangkan itu bukan mudah. Keperluan, kehendak, kejaya dan juga peribadi. Bagaimana sebenarnya perkara ini, Doktor? Okey, pertama kali kita kena tahu tentang kemampuan diri. Maknanya kita kena pastilah kemampuan diri kita tu bagaimana. Selalunya kita melihatlah apa potensi ataupun bakat yang ada dalam diri kita dan dalam masa yang sama bagaimana kita mengurus kehidupan kita. Sebab kita bercakap tentang kerja dan juga kehidupan. Dan kita bercakap tentang keseimbangan. So jadi kalau kita faham tentang kemampuan diri, maknanya dalam konteks organisasi bila kita bekerja nanti dia akan membina atau membangunkan kepercayaan dan keyakinan diri kita. So bila kita sebut kepercayaan dan keyakinan, so maknanya kita boleh ataupun kita boleh membuat keputusan. Dalam konteks pekerjaan bukan orang buat keputusan untuk kita. Bukan ketua buat keputusan untuk kita, tapi kita sendiri boleh buat keputusan dengan baik dan kita boleh mengurus konflik sebab di dalam setting ataupun latar kerja ini ada masanya ada konflik. Betul. Konflik ini banyak sebenarnya kan, tapi kita boleh reduce lah, maknanya kita kurangkan konflik itu. Jadi kalau kita tahu kemampuan kita bagaimana untuk mengendalikan konflik, so maka konflik itu dapat kita selesaikan dengan lebih baik kan. Dan kemudiannya kita boleh menerima kritikan. Kan itu yang paling susah saja orang nak kritik kita kan. Betul. Ada je kan, ada setengah-setengahnya mungkin membuat satu penilaian yang positif pada kita. Tapi ada juga mungkin mengkritik apa yang kita buat. Walaupun kritikan itu kita nampak membina, tapi bagi setengah-setengah orang kalau dia sensitif mungkin dia tak terima. Sebab itulah pentingnya kita memahami tentang kemampuan diri. Dan kemudiannya dalam konteks organisasi juga kalau kita ni adalah seorang ketua ataupun pemimpin dalam organisasi, gaya kepimpinan itu penting. So kita nak gaya kepimpinan yang efektif. Antaranya selalu kita dengarlah gaya kepimpinan transformasi dan demokrasi. Contohnya lah kan. So bila kita sebut gaya kepimpinan yang transformasi dan demokratif itu, dia menekankan konsep kolaborasi, komitmen and then perubahan positif organisasi dan juga suasana kerja yang harmoni. Itu penting tu, suasana kerja yang harmoni. So jadi ketua ini paling penting boleh mendengar dan ada empati. Terutamanya kepada pekerjanya, stafnya. Sebab ini akan menyelesaikan banyak konflik ataupun masalah sosial dalam organisasi. So kalau ketua kita ada sifat ini, maka pekerja, kita sebagai pekerja lah akan lebih bersikap terbuka untuk berkongsi masalah di tempat kerja. Jadi kuranglah konflik di tempat kerja itu tadi dan akhir sekali kita nak cerita berkenaan dengan gender, lelaki dan perempuan. So maknanya wanita juga boleh menjadi pemimpin dalam organisasi. Tapi itulah dilemanya datang di sini apabila wanita itu menjadi seorang pemimpin untuk mendapatkan hormat daripada semua, seperti mana tadi doktor katakan, kita perlu ada sistem demokrasi, kena ada kolaborasi, tapi untuk mendapatkan kerjasama daripada semua itu bukan mudah, apatah lagi datangnya daripada pemimpin wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila menjadi seorang pemimpin wanita, di sini datangnya apabila ada persepsi yang merasakan bahawa pemimpin wanita ini apabila terlalu dominan, akhirnya agak sukar untuk mereka
mendapat ataupun berjumpa dengan pasangan. Ada lelaki takut pula dengan wanita-wanita yang terlalu berkejaya atau terlalu bersifat berkepimpinan ini, Doktor. Syafiqah, bagi saya sesuatu yang sukar untuk saya jawab. Okey. Okey. Ini kita nak cakap pada wanita bujang lah ya, yang menjadi ketua dalam sebuah organisasi. Okey, ciri ketua tu penting. Jadi tegas tapi lembut. Kan? Jadi kalau seorang lelaki boleh menerima seadanya calon isteri ataupun calon isteri calon isteri yang sememangnya menjadi pemimpin atau ketua dalam organisasi, InsyaAllah tak ada masalah di situ. Yang penting menerima. Yang penting menerima. Terima seadanya bakal pasangan hidup kita. Sebab kita nak hidup seboleh-bolehnya sampailah matilah kan. Dia bukanlah orang kata separuh jalan kan. Seboleh-bolehnya. Jadi apa yang penting terima seadanya ataupun terima kebolehan. Kena terima bahawa pasangan ataupun bakal suri kita itu adalah ketua dalam organisasi. Tapi kena ingat dia ketua dalam organisasi, bukan ketua dalam rumah tangga. So jadi kalaulah kita faham tentang peranan ini, wanita ini peranannya adalah secara tradisi kan. Walaupun wanita ni ada banyak peranan ya sekarang ini, zaman sekarang. Peranan sebagai ibu, peranan sebagai isteri, kan? Peranan sebagai penjaga. Betul kan? Sebab selalunya yang menjaga orang tua contohnya adalah isteri. Kan? Walaupun memanglah suami ada tanggungjawabnya, tetapi kebanyakannya peranan tradisi ni saya sebut adalah diserahkan kepada wanita. Ibu, isteri. Kalau tadi kita cakap mengenai bujang, ini pula untuk kita tahu kemampuan diri, kita bercakap mengenai seorang isteri. Okey, ini situasinya sudah berumah tangga, mungkin rumah tangga tersebut mungkin ada konflik, tetapi mereka merasakan tidak boleh keluar daripada rumah tangga itu kerana mereka merasakan bahawa tidak mampu untuk berdikari, tidak mampu untuk besarkan anak sekiranya keluar daripada keluarga ataupun kita kata cerailah. Jadi bagaimana dengan dilema wanita sebegini? Okey, adakah Syafiqah maksudkan isi tadi adalah suri rumah. Ya, suri rumah. So maknanya kita ada satu istilah yang dipanggil entrapment ataupun terperangkap dalam situasi yang kita sebutkan tadi. Okey. Nak keluar tak boleh kan, kita takkan nak tinggal anak macam tu saja kan. So jadi sama ada kita suka ataupun tidak suka, kehidupan perlu diteruskan. So maknanya macam mana nak caranya, macam saya sebut tadi, kita kena reducekan konflik. Contoh paling mudah, si rumah selalu kita anggap tak bekerja. Tapi sebenarnya si rumah tu bekerja. Banyak kerja kat rumah. Banyak kerja, tak habis kerja kan. Betul. Sampailah anak-anak tidur tu, barulah habis selesai kerja kita. Itu pun kadang-kadang tak selesai. Ada juga yang rajin mengemas ataupun membersihkan rumah selepas anak-anak tidur. Bangun pagi, seawal 4 pagi menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak untuk bawa bekalan ke sekolah misalnya ya. Kalau yang berkemampuan tak apa, dia ada pembantu kan, ataupun bagi duit kat anak beli katakan. Itu dah boleh mengurangkan dari segi masa ataupun masa mengurus rumah tangga tadi. Maknanya ada perkara yang isteri boleh buat, ada perkara yang isteri tak buat. Tapi kalau wanita asli rumah ni yang semua benda yang dia kena buat sendiri. So jadi kena uruslah satu persatu, mana yang boleh, mana yang tak boleh, letakkan keutamaan, mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Kalau katalah anak itu penting dalam hidup kita, so dahulukan anak. Suami tak apa, suami dia independen. Suami dia kan, suami boleh buat. Suami boleh buat. Kita jaga diri dulu. Tapi suami kena bantu. Suami kena bantu lah macam mana pun. Tapi yang tadi saya nak tanya juga berkaitan dengan kemampuan diri ini. Mungkin wanita itu tahu apa kemampuan diri mereka, tetapi ada juga wanita yang kurang keyakinan diri dan juga mungkin rasa malu untuk tampil ke hadapan. Bagaimana kita boleh membantu wanita sebegini, Doktor? Keyakinan diri kalau kita kurang, so biasanya kita kena memperbaiki ataupun improve lah, meningkatkan melalui ilmu dan juga kemahiran. Sama ada kita dapat secara formal ataupun informal.
Dalam dunia sekarang ni banyak senang mudah mendapatkan ilmu. Kita boleh Google, Yahoo dan macam-macam lah kan. TikTok misal kata ada ilmu di situ yang boleh kita perolehi daripada influencer contohnya. Okey, malu. Dalam masyarakat Asia, malu itu sepatutnya dilihat secara yang positif. Malu maknanya bukan malu berlebihan. Ada sedikit malu supaya malu itu menjadi satu motivasi untuk kita bergerak lebih ke hadapan. Kan ada malu, Fika. Tak boleh kan? Tak boleh sifat malu tu tak boleh buang. Kena ada malu. Ada malu. Kena tengok yang positif lah kat situ. Mungkin setiap wanita tu dia kena buat SWOT analisis lah ya, doktor. Kena buat SWOT analisis, kena tengok di mana kekuatan, kelemahan, yang mana ada lemah tu kita tingkatkan, di mana kekuatan kita tambah lagi supaya kita boleh berdiri dan juga berdikari lah ya. Terima kasih doktor. Saya ucapkan Profesor Madya Dr. Nurbaya Abdul Kadir, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Psikologi Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kebangsaan UKM, kerana sudi berkongsi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih juga Syafiqah ya. Okey.